ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Baik, semalam ni ada dua kelas bergabung. Kalau Ustaz Alif Ustaz Alif dia pergi umrah, jadi saya minta gabunglah dengan kelas kita untuk minggu ni lah. Minggu depan kembali semula lah seperti biasa. Takut rugi pula kan, tak mengaji kan. Okay. Jadi yang ramai sikit tu. Boleh? Okay. Tapi kelas saya kita baru khatam minggu lepas. Khatam lama dah. Minggu lepas baru majlis. Alhamdulillah 30 juzuk. Mana dua Cik Fahmi dah? Kalau Kak Roziah ke belakang boleh? Boleh? Okey. Bagi lelaki dekat depan. Senang saya tengok. Okey. Kak Roziah pindah sana ke boleh tak? Boleh. Ramai sikit lah. Nanti kalau lelaki datang lagi, saya tak tahu nak letak mana. Kelasnya lelaki kan? Kelas yang Salih ada lelaki kan? Tu tak tahulah dia kat mana dia duduk tu nanti. Sini dekat kot. Okey, boleh. Boleh. Depan sikit. Jadi kelas saya, kita mula semula juzuk 1 surah Al-Fatihah. Boleh. Jadi hari ini muka surat 1. Muka surat 1. Kita mula surah Al-Fatihah. Boleh ya, insya-Allah. Okey. Okey. Baik, itu kelas saya lah, insya-Allah. Okey, boleh kita mula insya-Allah? Boleh ya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Tapi sebahagian ulama ada bahas jugalah, maksudnya adakah ayat pertama surah Fatihah ni, ayat Bismillahirrahmanirrahim ni sebahagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Tapi majoriti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Cuma khilaf ataupun Ustaz sebut berbeza pandangannya dari sudut sama ada kita nak baca kuat ataupun perlahan. Boleh? Okey. Ada setengah ulama juga kata Bismillahirrahmanirrahim ni dia bukan daripada surah Fatihah. Bukan ayat 1. Dia sama macam surah-surah lain. Okay, Bismillahirrahmanirrahim seperti yang kita bincang sebelum ni dalam buku. Satu je surah yang kita memang tak boleh baca bismillah. Surah apa? Surah At-Taubah. Bara'atu minallah wa rasulih. Dia dibahaskan banyaklah ulama. Masa saya cakap sebelum ni, ada ulama kata surah At-Taubah tu
dia adalah surah yang peperangan. Jadi tidak galakkan baca. Yang kedua, ada juga disebut oleh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni apa? Surah yang sebelum dia. Surah sebelum surah At-Taubah, surah Al-Anfal kan. Dia kata surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal ni dia satu surah aja sebenarnya. Bukan dua surah. Jadi tak perlu bismillah, saja satu surah. Itu ada pandangan je lah. Okay. Cuma surah Al-Fatihah ni yang ada berpendapat sebab tu macam saya sebut ada dua pandangan. Pertama, surah Al-Fatihah ni adakah dia bersama dengan bismillah? Saya kata bersama dengan bismillah. Tapi yang betulnya ataupun yang sepakatnya surah Fatihah ada tujuh ayat. 7 ayat tu betul. Sab'un masani wal Quran al-azim. Tetapi yang 7 ayat tu kat mana? Ya, ada dua pandangan. Yang pertama, yang macam ni kita baca selalu ni, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tak masuk. Tapi 7 ayat juga. Kat mana lagi satu ayat tu? Iaitu pada ayat ke-7 tu dipotong dua. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Gitu. Jadi jadilah kan. Kalau kita dengar ada orang tak baca bismillah, jangan marah. Kan? Dia baca semai, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita, Ustaz, kita baca satu ayat daripada surah Fatihah, kita mufarakah lah Ustaz. Jangan dulu. Boleh, ini ilmu ini ilmu. Sebab ada pandangan ulama kata bismillah tak masuk. Boleh? Ulama apa? Ulama fawasil. Fawasil maksud ulama yang menyusun ayat Quran. Ulama yang menyusun ayat Quran tu zaman sahabat Nabi tu, sahabat Nabi dan selepasnya tu, dia beritahu ayat ke-7 tu potong dua. Tapi bismillah tak masuk macam surah-surah lain. Dia bismillah yang dibaca untuk menghormati ataupun memulakan surah tu. Boleh ya? Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut, masuk Linggil Fatihah nanti. Kita buat ujung bulan ni. Kita akan bahaskan yang itu. Tentang surah Fatihah tu. Ada perbezaan pandangan. So, kita dapat ilmu sikit lah. Okey, boleh? Boleh? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim ni. Tapi kalau kita punya bacaan, Afnan Asim, kita masuklah Bismillah tu ayat pertama. Boleh? Okey. Tapi kalau dengar orang tak baca, jangan terkejut. Pasal ilmunya tu memang ada, tidak dibaca. Boleh ya? Dan jangan pula kita semayang mufarakah, jangan. Ada pernah jumpa saya. Dia mufarakah. Sebab apa? Imam tak baca bismillah. Saya tanya dia, imam tak baca ke imam baca perlahan? Satu. Yang kedua, kalau tak baca bismillah pun memang tak ada masalah. Pasal memang ada pandangan yang kata bismillah bukan ayat dan surah Fatihah. Oh iya ke Ustaz? Ni kali kena belajar. Baru kita dapat ilmunya. Okey, nanti kan tak pasal salah kan. Okey. Baik. Okey, sekali lagi kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hmm. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf tebal. Berapa? Mustaqim. Jangan mustaqim. Mustaqim. Jadi huruf kaf. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berapa harakat? Berapa? 6 harakat. Okay. Ayat ketujuh tu, kalau kita nak berhenti, dia ada 3 cara bacaan ayat ketujuh tu. Yang pertama, kita baca sambung terus. Maksudnya tak berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung terus. Itu yang afdal lah. Boleh? Boleh ke tak? Boleh baca ke boleh? Kebanyakannya tak cukup nafas lah, betul tak? Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak cukup nafas, potong 2. Iaitu dekat mana? Alaihim yang pertama. Maknanya potong 2 je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu cara yang kedua. Tak cukup nafas juga. Kan? Sebut cara ketiga macam tadi tu. Saya baca tu. Potong 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu waladdallin. Boleh? 3 potong. Tak boleh juga? Saya bacalah. Okey, boleh? So ada 3 ni. Sebab kalau yang kedua tu kadang-kadang mungkin panjang juga kan. Bo tu 6 harakat dah, lin tu 2 4 6. Betul tak? Jadi nak kena adjust ke situ. Jadi potong 3. Okey. Boleh. Cuma surah Fatihah ni banyaklah juga yang kadang tanya saya, Ustaz, itu Ustaz ada kata tak boleh kat sini, tak boleh kat sini kan? Tak ada tak boleh sebenarnya. Dari sudut berhenti ni kita boleh kalau sekiranya kita tak cukup nafas. Cuma cara dia tadi tu yang tadi tu. Yang ni saya rujuk apa? Yang saya baca yang tadi tu, yang 3 tu. Syekh Hurayyim Raji. Pernah dengar? Syekh Hurayyim Raji. Tak pernah sebut juga tu. Balik boleh Google lah kat apa kat YouTube ke apa. Syekh Hurayyim Raji Syekh ni bahasa Arab lah. Hurayyim Raji. Syekh
Huraim. Okey. Syekh Huraim Rojih ni dia adalah ulama yang qiraat yang sekarang ini yang masih hidup, yang sanad dia tu yang paling hampir dengan yang antara yang masih hidup yang hampir dengan Rasulullah SAW. Boleh. Maknanya dia ulama Syria, tua dah dia. Dan dia pernah juga datang Malaysia dulu. Jadi masa datang Malaysia tu saya talaki dengan dia lah. So dia ajar ni. Dia kata kalau nak berhenti macam mana? So pertama sambung semua terus, yang kedua berhenti 2 kali, yang ketiga boleh yang 3 kali. Bukan 3 kali, berhenti 3 kali lah kan. 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, ada soalan tak untuk surah Fatihah ni? Boleh? Boleh kan? Boleh insya-Allah. Kalau tak ada kita pergi next, sambung terus surah Al-Baqarah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lam 6 harakat, mim 6 harakat. Lam kepada mim tu kena dengung 2 harakat sebab ada idgham kat situ. Okey. Terus Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من
وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. Terus. إن الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. ختم الله على ختم الله على قلوبهم قلوبهم وعلى سمعهم سمعهم وعلى أبصارهم أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس ومن الناس من يقول من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. يخادعون الله يدعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله مرضا ولهم عذاب أليم.
عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كانوا يكذبون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض في الأرض قالوا إنما قالوا إنما نحن مصلحون. نحن مصلحون ألا إنهم إنهم هم المفسدون المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون وإذا قيل لهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا كما آمن الناس آمن الناس قالوا أنؤمن أنؤمن كما آمن آمن السفهاء السفهاء ألا إنهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لكن لا يعلمون وإذا لقوا لقوا الذين الذين آمنوا آمنوا قالوا آمنا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ
في طغيانهم يعمهون يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالهدى فما ربحت ربحت تجارتهم تجارتهم وما كانوا وما كانوا مهتدين. مهتدين. Terus مثلهم كمثل الذي الذي استوقد نارا الذي استوقد نارا فلما أضاءت أضاءت ما حوله حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون صم بكم 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 عمي فهم فهم لا يرجعون لا يرجعون أو كصيب أو كطيب من السماء فيه ظلمات في ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت هذا الموت والله محيط
بالكافرين بالكافرين يكاد البرق يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم أضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا إليهم ولو شاء الله الله لذهب بسمعهم بسمعهم وأبصارهم أبصارهم إن الله على إن الله على كل شيء قدير شيء قدير يا أيها الناس أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم والذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الأرض فراشا والسماء بناء آمنا وأنزل من السماء أنزل من السماء ماء فأخرج به أخرج به من الثمرات رزقا لكم لكم فلا تجعلوا لله
تجعلوا لله أندادا أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وإن كنتم إن كنتم في ريب في ريب مما نزلنا مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس التي وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين
disambung buku tajwidnya insya-Allah. Yang mana kita? Kak Cik Mah mana? Buku tajwid. Saya mana? Kita berhenti saya mana? Isti'azah dan basmalah. Situ Okey. Buku purple. Isti'azah basmalah. Yang tu sampai mana tu? Basmalah antara surah Al-Anfal dan At-Taubah sudah? Belum lagi? Okay, kita ambil yang tu. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Buku yang hijau tu Boleh? Muqsad 10. Ya. Okay, kita ulang tu. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Boleh? Tak ada. Nanti minggu depan saya bawa bukan? So, bukunya tu sudah habis. Bukan hari tu kira-kira tu patut ada yang nak beli semua tu saya bagi. Ada tak lagi tak dapat lagi. Kan nanti beli buku ni RM25. Okey, tak apa, dengar dia dulu. Okey, baik. Kita tengok cara membaca basmalah di antara dua surah. Okey, tak apa. Okey, terdapat 3 cara bacaan sekiranya seseorang telah menamatkan bacaan Al-Quran pada ayat terakhir bagi sesuatu surah. Kemudian hendak menyambung. Okey. Baik. Sebenarnya ini macam mana kaedah kalau akhir surah lepas tu nak sambung ke awal surah, nak pergi ke awal surah lah. Di antara akhir surah dengan awal surah tu ada Bismillahirrahmanirrahim kan? Tak? Kan? Baca bismillah kan? So, jadi dibagi 3 cara. Yang pertama, berhenti pada akhir surah dan berhenti pada basmalah, kemudian memulakan awal surah dengan nafas yang baru. Maksudnya berhenti setiap keadaan tu. Hujung ayat berhenti, hujung surah berhenti, lepas tu bismillah berhenti, lepas tu awal surah berhenti. Itu. Boleh? Contoh. Tadi kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu akhir surah Fatihah kan? Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu Alif Lam Mim. Okey. Boleh. Itu kaedah yang pertama. Boleh dapat? Boleh? Okey, yang kedua, berhenti pada akhir surah dan menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Maksudnya gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Bismillah dengan awal surah tu sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Boleh? Itu kaedah yang kedua. Ketiga, sama dengan ketiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin tak ada panjang lah. Lin dua harakat je. Lina bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tak cukup nafas, pengsan. Jadi yang ketiga ni tidak popular. Nanti orang tak ambil. Yang ambil apa? Kita tahu nombor 1 kan. Pasal berhenti 3. Okay. Ini pun yang kita selalu baca lah. Okey, yang tak boleh, bukan tak boleh tak ada kata haram, tapi yang tak boleh ni kerana
mungkin makruh. Okey. Iaitu bawah tu. Cara yang tidak diharuskan adalah dengan menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Contohnya waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu alif lam mim. Tu tidak diharuskan. Kenapa? Kerana takut menimbulkan sangkaan bahawa bismillah tu adalah sebahagian ayat dalam surah Fatihah. Ayat ke-8 pula. Masa sambung, takut menimbulkan sangkaan. Walaupun kita pun tidak berniat begitu. Boleh? Jadi itu tak digalakkan. Boleh? Boleh faham? Okey, itu cara je lah. Kita nak ikut yang mana tu terpulang kepada keupayaan masing-masing. Boleh? Boleh? Okey, kita tengok pada yang bawah tu. Basmalah antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ini penting. Okey. Iaitu surah Al-Anfal adalah surah sebelum surah At-Taubah. Surah Al-Anfal betul Taubah. Jadi masalahnya kat sini adalah surah At-Taubah ni tidak ada basmalah. Okey, Ustaz sebut ini ilmu. Kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalah? Masa Ustaz suruh sebelum ni kan, Ustaz ada kata yang sebab peperangan. Okay, tapi ada beberapa pandangan ulama yang menarik untuk ilmu kita. Tak ada dalam buku ni, Ustaz cari. Okey, dengar. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa ni ulama kata kenapa tidak ada basmalah. Golongan Arab pada zaman jahiliah apabila di antara mereka terdapat kaum yang melakukan perjanjian kemudian ingin memutuskan perjanjian itu, maka mereka tidak akan menulis lafaz basmalah pada surat untuk memutuskan perjanjian. Orang Arab ni zaman Nabi ni dia selalu berperang. Betul tak? Dia banyak kabilah kan. Kadang bergaduh sikit je pasal apa? Pasal apa contoh? Parking kereta depan rumah. Contoh. Ini dulu tak ada kereta lah. Mungkin parking unta depan rumah kan. Masuk rumah orang ke apa kan. Bergaduh, perang sampai nak bunuh. Ada. Itu zaman dulu. Waktu orang Arab ni, dalam Quran sebut, Al-A'rabu asyaddu kufra. Orang Arab ni adalah kaum yang paling, apa istilahnya? Gerebeh. Itu gerebeh. So, paling apa? Macam apa gerebeh? Gangster betul. Silap sikit je nak gaduh. Sebab tu, waktu antara hikmahnya Allah turunkan Nabi Quran pada orang Arab. Pasal nak lembutkan hati dia. Dia tak turun kat orang Melayu. Kalau orang Melayu baca sikit, dah cair dah kan. Itu yang mereka kena scam tu. Betul tak? Cuba ni ya. Ayat sikit, hilang 100,000, hilang 200,000. Orang Melayu kan. Orang Arab ni tak. Bergaduh. Sampai kalau bab sikit pun dia akan bergaduh. So jadi, bila begitu, dia orang ni ada perjanjian-perjanjian. Okay, perjanjian dengan sini tak boleh ni, tak boleh. So bila mereka memutuskan perjanjian, maka dalam perjanjian itu tidak ada bismillah. Sebab tu orang Arab ni zaman jahiliah dia dah guna dah nama Allah. Bismillah dia dah guna dah walaupun dia tidak Islam. Sebab tu kalimah Allah tu zaman orang bukan Islam dekat Arab dia dah guna dah. Mereka bersumpah pun wallahi. Padahal dia agama lain. Ada yang Kristian, ada ni. Jangan pelik orang Arab ni Kristian pakai jubah, pakai serban. Kawan saya duduk dekat ni kan. Mesir ni dia ada kelab minum arak semua. Pakai jubah, pakai serban. Jangan terkejut. Pasal dia bukan Islam lah. Ada Kristian, ada yang Kristian dan sebagainya. Kan? Yang tu Masya Allah pakai jubah minum arak. Itu bukan Islam. Okey. Baik. Jadi oleh itu surah Bara'ah ni surah Taubah lah sebab dimula dengan Bara'atun minallah. Diturunkan bertujuan untuk memutuskan perjanjian di antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Ada perjanjian dekat situ. Di mana baginda Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Ali membaca surah ini kepada mereka tanpa memulakannya dengan
bismillah. So Nabi minta Sayyidina Ali baca ni jangan baca bismillah. Maknanya ada orang kata perintah Nabi. Tapi Nabi tidak kata haram baca. Tidak, Nabi tak kata jangan baca, tak. Nabi kata baca ni tapi jangan baca bismillah. Jadi menunjukkan bahawa tidaklah haram kalau baca. Jadi kalau baca berdosa tak? Ada. Tapi Nabi suruh Sayyidina Ali kalau baca surah ni tapi jangan baca bismillah. Menunjukkan bahawa kita tak bersetuju, kita geram, kita marah dengan perjanjian tu. Boleh? Itu sebab yang pertama. Okey. Sebab yang kedua, Imam Qurtubi menukilkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Di antara sahabat Nabi juga yang pakar dalam Quran. Bahawa Ibnu Abbas ni bertanya kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman siapa? Sayyidina Osman ni antara yang mengumpulkan bukan antara, dia adalah pengurusi jawatan kuasa khas mengumpul Al-Quran. Apa sebab sebenarnya cerita sebenarnya? Sebab apa Sayyidina Osman mengumpul? Zaman Nabi SAW, Al-Quran dibaca tapi tidak disuruh tulis. Ada sahabat yang tulis, ada sahabat yang hafal. Ada sebagian tulis dekat kulit kayu, ada tulis dekat kulit binatang kan. Dia simpan ni. Dia belajar dengan Rasulullah, dia tulis. Ada yang hafal. Hafal ni sahabat Nabi yang hafiz. Okay. Wafatnya Nabi, siapa lepas Nabi? Khalifah Sayyidina Abu Bakar kan? Sayyidina Abu Bakar, dia memerintah 2 tahun je. Maknanya 24 bulan je. Kejap apa? Tak sampai 1/5, 5 tahun ni. Tak dapat pencet pun dia kata. Okay. 2 tahun je. Dan ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya misi dia adalah memerangi orang murtad sebab Nabi wafat ramai yang murtad. Yang kedua, orang tak bayar zakat. Okay. So jadi 2 tahun tu Sayyidina Abu Bakar ni dia fokus pergi perang. Memerangi perang yang tak bayar semua-semua. Di mana mereka yang terlibat dalam perang tu sebahagiannya adalah sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. So bila pergi perang, ramai yang syahid, yang meninggal, yang hafal Quran. Jadi ketika itu Sayyidina Umar, waktu Sayyidina Bakar ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Osman. Situ Sayyidina Umar ni dia dapat idea, dia kata wahai Abu Bakar, kita kena buat sesuatu sebab kalau ramai yang meninggal nanti tak ada orang yang disimpan Quran. Dan jadi yang ada pun hanya ditulis, tapi itu pun nak kena cari. Dia tak tulis semua, ada tulis sikit-sikit. Surah ni kat dia, surah ni kat dia, surah ni kat dia kan. Jadi kena buat kena kumpulkan buat sesuatu. Jadi Sayyidina Umar cadangkan kumpul. Jadi dia lantik seorang yang PIC. Nama dia Sayyidina Osman. Jadi ditubuhkan jawatan kuasa khas mengumpul Al-Quran. Diketahui oleh Sayyidina Osman. Sebab tu Quran kita namanya Resam. Itulah sejarahnya. Boleh faham? Okey, itu cerita dia. Itu cerita sejarah Sayyidina Osman lah. Sebab tu kalau apa-apa berkenaan dengan Quran ni, kita boleh rujuk Sayyidina Osman. Bukan rujuk sekarang lah, maksudnya pandangan dia tu Sayyidina Osman. Okey, kita tengok. Ibnu Abbas dia tanya Sayyidina Osman berkenaan dengan tidak ada lafaz basmalah pada surah Taubah. Ini Ibnu Abbas tanya Sayyidina Osman. Waktu tu Rasulullah dah wafat lah. Kenapa tak ada bismillah dekat surah Taubah? Jadi Sayyidina Osman kata apa? Sayyidina Osman menceritakan bahawa ketika diturunkan sesuatu ayat, maka baginda SAW akan memanggil tukang tulis. Biasanya kalau turun satu ayat, Rasulullah akan minta tukang tulis, dia menulis ayat tu. Antaranya Zaid bin Harisah, dia menulis, menulis wahyu. Ini bukannya Qurannya tapi wahyu. Apa saja Allah sampaikan. Dan meletakkan suatu surah serta ayat pada tempat yang ditentukan oleh baginda SAW. Maknanya susunan surah-surah dalam Al-Quran ini ditentukan oleh Nabi. Kan? Tak?
Kalau ikut logiknya, ayat yang pertama surah apa? Iqra kan? Iqra bismillah. Itu surah Al-Alaq, betul tak? Dia duduk kat mana? Tu, juz 30, betul tak? Patutnya ayat pertama awal lah kan? Tak, Nabi letak ujung. Ayat terakhir surah apa? Ayat yang terakhir turun. Surah Al-Baqarah ayat 247. Baqarah kat awal, betul tak? Jadi macam mana tu? Tidak, Rasulullah yang susun. Boleh? Rasulullah yang susun. Okey. Baik. Jadi Sayyidina Osman menceritakan lagi bahawa surah Al-Anfal merupakan surah yang terawal diturunkan dan surah Bara'ah merupakan surah Taubah merupakan surah yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Begitu juga isi kandungan serta penceritaan dalam kedua surah ini adalah hampir sama. Selain itu, baginda tidak menjelaskan kepadanya bahawa surah Al-Anfal dan surah At-Taubah merupakan satu surah yang sama atau tidak. Maknanya surah Taubah Anfal ni Rasulullah tak beritahu yang surah ni sebenarnya lain. Dia tak beritahu. Jadi Sayyidina Osman menganggap ia adalah surah yang sama. Satu surah aja. Sebab Rasulullah tak beritahu ini surah lain, ini surah lain. Tak. Rasulullah senyap. Jadi Sayyidina Osman menganggap bahawa surah At-Taubah merupakan sebahagian daripada surah Al-Anfal. Sebab itulah Sayyidina Osman tidak meletakkan di antara keduanya lafaz Bismillah. Panjang ini sejarah itu. Boleh. Tapi jangan risau sebab pandangan ni, sebab penyusunan Al-Quran ni benda yang bukan qat'i. Qat'i ni maksud benda yang bab akidah ke, kalau kita tak ikut berdosa, tak. Dia hanya pandangan. Perbezaan pandangan sahabat Nabi je. Jadi dia itu ilmu untuk kita. Okey, yang ketiga ni best. Mengikut pandangan yang ketiga, terdapat riwayat daripada Sayyidina Osman mengatakan bahawa surah At-Taubah tidak tertulis bagian lafaz basmalah kerana surah ini merupakan kesinambungan daripada surah Al-Baqarah. Jauh tu Baqarah. Kenapa? Sebab mungkin cerita dia, ayat-ayat dia lebih kurang macam surah Baqarah dan sambungan dengan surah Baqarah. Sebab tu dia kata surah At-Taubah ni di surah Al-Baqarah. Itu pandangan yang ketiga. Okey, pandangan yang keempat ini pun lagi bagus, lagi menarik. Imam Qurtubi kata, pada zaman Sayyidina Osman ketika dihimpunkan Al-Quran terdapat perselisihan para sahabat berkenaan dengan surah At-Taubah. Sebahagian daripada mereka menyatakan surah At-Taubah dan surah Al-Anfal satu surah. Sebahagian daripada mereka menyatakan surah berbeza. Mana dalam jawatan kuasa tu ada dua pandangan. Dia pengerusi kan. Sahabat ni kata ni surah At-Taubah ni sama je. Sebab Rasulullah tak ada kata pun dia surah berbeza. Yang ni kata lain. Sebab cerita dia lain semua. Jadi ada dua pendapat. Jadi dia pengerusi jawatan kuasa, apa dia buat? Nanti dengar kita. Oleh itu Sayyidina Osman mengambil jalan tengah dengan mencantumkan kedua-dua surah ini tapi tak letak basmalah. Maknanya dua surah tapi tak letak basmalah. Tu sejarah dia. Kenapa tak ada basmalah tengah-tengah tu? Tetap dua surah tapi tak ada basmalah. Ini bertujuan untuk meraihkan kedua-dua pandangan. Tadi kata ada yang dua surah, ada yang satu surah kan. Surah ikan ambil dua surah tapi tak letak. Sebab basmalah ni memutuskan dua surah kan. Betul tak? Okay. Pandangan yang terakhir, Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tak boleh basmalah? Sayyidina Ali kata, lafaz basmalah merupakan lafaz keamanan dan surah At-Taubah diturunkan kerana peperangan. Jadi tidak boleh dihimpunkan di antara keduanya iaitu basmalah dan surah At-Taubah kerana lafaz basmalah merupakan rahmat, Bara'ah iaitu surah Taubah diturunkan kerana kemarahan. Dia faham tak? Dia tak faham apa saya cakap ni. Dia usah cerita je. Okay. Itulah sebab kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalah. Boleh? Sejarah je lah.
Boleh. Sejarah ni rasa orang tak berapa minat. Betul tak? Subjek sejarah kan? Okey. Boleh, itu sebab dia kenapa tak ada basmalah. Jadi kalau orang tanya ke apa sebagainya, itulah dia punya sebab dia. Tapi pendapat yang paling akhir tadi itu adalah pendapat yang paling popular lah yang disebut. Kerana diturunkan waktu peperangan. Menarik kalau belajar tentang Rasam Osmani ni, bagaimana dikumpulkan Al-Quran, diletakkan dan sebagainya, kita boleh tahu kenapa surah ni kat sini, kenapa surah ni, kenapa sambung di sini dan sebagainya. Dan penurunan surah-surah ni sebenarnya kita kena tengok, kalau kita nak tak tahu kenapa surah tu begitu, kita kena compare dengan kehidupan Nabi. So maknanya ada surah-surah yang turun kat Mekah namanya surah Makkiyah. Ada surah yang turun kat Madinah namanya surah Madaniyah. Surah-surah kat Mekah banyak tentang akidah, tentang keimanan. Surah-surah kat Madinah banyak hukum hakam. Sebab kat Mekah fokus Rasulullah ni bawa orang masuk Islam dulu. Kan? Dia tak cerita pasal puasa, tak cerita pasal, tak ada. Bila kat Madinah, orang semua dah Islam, cerita pasal puasa, solat, zakat, hukum. So tu ada perbezaan dekat situ. Kena tengok Nabi punya timeline hidup dia. Okey, boleh insya-Allah. Kita masuk minggu depan lah ni. Basmalah antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ada soalan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أعلم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.